Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 3, bab 1 indeks. Okey, kita akan tengok 1.1 tata tanda indeks. Okey, di sini cikgu ada 4 dan di atas ni ada 3. Ini bermaksud 4 darab 4 darab 4. Okey, macam mana nak baca nombor ni? Nombor ni akan dibaca sebagai 4 kuasa 3. Okey, 4 ialah asas, ini asas, dan 3 ialah indeks atau eksponen. Secara amnya, tata tanda indeks atau bentuk indeks boleh ditulis sebagai A kuasa N. Seterusnya, kita akan tengok contoh 1. Okey, soalannya berbunyi begini, tulis pendarapan berulang berikut dalam bentuk indeks A kuasa N. Okey, pendarapan berulang. Jadi semua ni dalam bentuk pendarapan berulang. Soalan-soalan dalam bentuk pendarapan berulang. Pendarapan berulang bermaksud kamu darab nombor yang sama berulang-ulang kali. Okey, kamu kena bagi jawapan dalam bentuk indeks A kuasa N. Okey, di sini ada cara penyelesaian. Okey, kamu darab 5 berulang kali sebanyak 6 kali. Jadi jawapan dia adalah 5 kuasa 6. Okey, sedikit peringatan. Okey, ini ada beberapa peringatan. Okey. Apa yang cikgu nak highlight di sini ialah 4 kuasa 3 tidak sama dengan 4 darab 3. Sepatutnya 4 kuasa 3 ialah sama dengan 4 darab 4 darab 4. Seterusnya, kita akan tengok balik. Tengok contoh 2. Soalan berbunyi begini, tuliskan 64 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2, asas 4 dan asas 8. Okey. Kamu nak dapatkan jawapan 64 dalam asas 2. Jadi, apa kamu perlu buat? Kamu bahagikan 64 dibahagi secara berulang dengan 2. Kamu bahagi sehingga jawapan akhir menjadi 1. Tengok ya, di sini kita ada 64 bahagi 2 dapat 32. 32 bahagi 2 dapat 16. 16 bahagi 2 dapat 8. 8 bahagi 2 dapat 4. 4 bahagi 2 dapat 2. 2 bahagi 2 dapat 1. Sehingga menjadi 1. Dan jawapan dia akan jadi 64 sama dengan 2 kuasa 6. Iaitu bilangan kali kamu bahagi dengan 2. Begitu juga kalau kamu nak 64 dalam asas 4, kamu akan bahagi dia dengan nombor 4 sehingga menjadi 1. Dan asas 8 kita akan bahagi dengan nombor 8. Okey, seterusnya kaedah kedua, kaedah pendarapan berulang. Okey. Jadi kamu nak 64 dalam asas 2. Jadi kamu akan tekan kalkulator 2 darab dengan 2 darab dengan 2. Kamu akan tekan kalkulator darab dengan 2 sehingga kamu dapat jawapan akhir 64. Kemudian kamu kira balik berapa kali kamu darab dengan 2. Jadi untuk kes ni kamu darab dengan 2 sebanyak 6 kali. Jadi 2 kuasa 6. Begitu juga untuk asas 4, kita akan mula dengan 4 darab 4 darab 4 sehingga dapat jawapan 64. Okey. Asas 8 pun begitu juga. 8 darab 8 sama dengan 64. Maksudnya 8 sebanyak 2 kali. Seterusnya contoh 3. Tuliskan 32/3125 dalam bentuk indeks dengan menggunakan asas 2/5. Jadi, apa kamu perlu buat? Kamu ambil nombor di atas ni, bahagi dengan 32 bahagi dengan 2. Atas bahagi atas dan bawah bahagi bawah. 3125 akan bahagi dengan 5. Ini adalah kaedah pembahagian berulang. Okey. Untuk kaedah pendarapan berulang pula, kamu akan tekan
2/5 sehinggalah kamu dapat jawapan akhir dia adalah 32/3125. Okey, contoh 4. Hitung nilai bagi nombor dalam bentuk indeks yang diberikan. 2/5 maksudnya 2 didarab sebanyak 5 kali. Dan jawapan akhir adalah 32. Dan begitu juga untuk kes yang ini 0.6/3 ialah 0.216. 1.2 hukum indeks. Okey. Di sini cikgu nak bagi sedikit penerangan ringkas. 2/3 darab 2/4. Okey. Dikembangkan. Maksudnya 2/3 ni dia akan jadi 2 darab 2 darab 2. 2/4 dia akan jadi 2 darab 2 darab 2 darab 2. Sebanyak 4 kali. Dan bila kita gabungkan dia adalah 2 darab 2 sebanyak 7 kali. Okey. Kesimpulan yang kita boleh buat ialah 2/3 darab 2/4 ialah 2/7 dari sini ya. Dan juga 2/3 darab 2/4 adalah sama juga dengan 3 tambah dengan 4. Dari sini kita akan dapat formula ini. A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A M tambah N. Bila asas sama, asas di sini ialah A, kita akan tambah indeks. Okey, contoh 6. Kamu boleh tengok di contoh 6 di sini, ringkaskan setiap yang berikut. Okey. Jadi kalau kamu tengok A ya, 7/2 darab 7/3, kamu tambah je 7, 2 tambah 3, kamu dapat 7/5. Seterusnya, cikgu nak konsentrate dekat soalan C. Okey, bila kamu ada nombor atau perkali, kemudian kamu ada pemboleh ubah. K ialah pemboleh ubah. Apa kamu perlu buat? Langkah pertama ialah kamu darab nombor dahulu. 2 darab 4. Langkah pertama ialah darab perkali ataupun nombor 2 darab 4. Kamu dapat jawapan 8. Seterusnya, kamu darab pula pemboleh ubah. K kuasa 2 darab K kuasa 3. Okey, asas yang sama. Okey, asas yang sama. Dekat sini ya, kita kumpulkan asas yang sama. Kita akan tambah indeks 2 tambah 3. Jadi, jawapan akhir dia akan jadi 8K kuasa 5. Jadi, pelajar-pelajar perlu ingat ya. Langkah pertama, kamu darab perkali atau nombor. Langkah kedua, kamu darab abjad, huruf atau pemboleh ubah di sini. Okey, sedikit peringatan. A, kemudian kamu tengok atas ni tak ada apa-apa kan? Ini maksudnya A kuasa 1. Okey. Seterusnya, contoh 7. Okey, kita ada soalan A dan soalan B. Kalau kamu perhatikan soalan A ni, kita ada M kuasa 3. Kemudian M kuasa 4 di sini. Kemudian kita ada N kuasa 2. N kuasa 5. Okey, apa kamu perlu buat? Ialah kamu kumpulkan asas yang sama. Letak sini M dengan M, N dengan N. Kemudian kamu buat apa pula? Kamu tambah indeks bagi asas yang sama. Okey, M dengan M, asas sama. Jadi, kamu akan tambah indeks. Okey, begitu juga dengan N. Asas yang sama, kita akan tambah. Dan akhirnya, kamu dapat jawapan akhir M kuasa 7, N kuasa 7. Begitu juga dengan soalan B di sini ya. Sama aja konsep dia. Seterusnya, soalan D. Okey. Lebih mencabar, kita ada negatif. Okey. Bila tak ada apa-apa di sini, maksudnya dia adalah ada 1 di sini. Perkali dia adalah 1. Negatif 1. Darab 2. Darab 3. Boleh terus darab. Negatif 1, darab 2, darab 3, darab 1/4. Ini semua adalah perkali dia. Kamu darab semua ni, kamu akan dapat jawapan. Nombor dia adalah negatif 3/2. Okey. Lepas kamu darab semua perkali ni, barulah kamu kumpulkan asas yang sama. Di sini M dengan M. Kita kumpulkan. Okey, kalau kamu perhatikan, M sini 4.
M di sini tak ada apa-apa kan? Bila tak ada apa-apa, sebentar tadi cikgu dah terangkan, maksudnya dia kuasa 1. Kemudian kita ada N. N kuasa 5 dengan N kuasa 2. Kita kumpulkan asal yang sama. Dan akhir sekali, kamu akan dapat jawapan dia negatif 3/2. M ni kita tambah, dia akan dapat berapa? 4 tambah 1, dan N ialah 5 tambah 2. Ini jawapan akhir dia. Kemudian sedikit peringatan, cikgu nak ingatkan kamu ya. Okey, kita tengok yang ni senang sikit. Negatif 3/2 tidak sama dengan negatif 3 kuasa 2. Bila ada nombor negatif, kamu kena letak dia dalam kurungan. Okey, di sini kalau negatif 3 kuasa 2, maksudnya negatif 3 darab 3, maksud negatif 9. Dan di sini pula negatif 3 kuasa 2. Maksudnya negatif ni kuasa 2. Dia akan jadi negatif darab negatif. Negatif 3 darab negatif 3. Dia akan dapat jawapan positif 9. Jadi ada perbezaan di situ. Jadi cikgu harap kamu kena ingat ya. Perkara-perkara ni ya. Okey, seterusnya konsep pembahagian nombor indeks. Okey. A kuasa M bahagi dengan A kuasa N, kamu akan dapat sama dengan A M tolak N. Okey, kamu dah belajar konsep pendarapan nombor indeks. Okey, konsep dia sama dengan bahagi. Bila bahagi, kamu tengok apa? Asas sama. Asas sama, indeks akan tolak sebab dia bahagi. Okey, kita ada contoh C di sini. Kamu tengok ya. Kita kumpul dulu. M kuasa 4 bahagi M kuasa 2. Jadi M 4 tolak 2 sebab dia bahagi. Dan N pula N kuasa 3 bahagi N. Sini tak ada apa-apa kan? Maksudnya ada 1. Okey, seterusnya kamu dapat jawapan akhir M kuasa 2, N kuasa 2. Seterusnya, soalan D, kita ada 25 X kuasa 2, Y kuasa 3 bahagi 5 XY. Sama juga dengan konsep darab sebelum ni. Jadi, kamu ambil perkali. Ambil perkali dulu, bahagi perkali. 25 bahagi 5, kamu akan dapat jawapan 5. Seterusnya, kamu ambil asas yang sama. X kuasa 2 bahagi dengan X kuasa 1. Sini tak ada apa-apa, maksudnya X kuasa 1. Okey, jadi kamu boleh terus tolak. Boleh terus tolak X kuasa 2 tolak 1. Dan Y pun macam tu. Y kuasa 3 sebab sini bahagi akan tolak dengan 1. Dan kamu akan dapat jawapan akhir 5XY kuasa 2. Okey, begitu juga dengan soalan E. Kamu bahagi perkali dulu. 12 bahagi 4 bahagi 1. Jadi terus jawapan dia adalah 3 untuk perkali. Dan untuk pemboleh ubah kita ada M kuasa 10 bahagi dengan M kuasa 5 bahagi dengan M kuasa 2. Jadi kamu akan tolak semua ni. Boleh tolak serentak. M 10 tolak 5 tolak 2. Kamu akan dapat jawapan M kuasa 3. Okey, seterusnya. Ini adalah pendarapan nombor indeks A kuasa M. Dalam kurungan kita ada di luar ada lagi N. Ini maksudnya A, M, N. Kita akan darab M darab dengan N. Okey. Ini maksudnya. Okey. 5 kuasa 4 kuasa lagi 3. Maksudnya 5 kuasa 4 ni diulang sebanyak 3 kali. Okey. Kalau ikut konsep penambahan nombor indeks, asal sama, kita akan tambah semua nombor. Okey, kita akan dapat apa? 4 tambah 4 tambah 4, kita akan dapat 5 kuasa 12. Okey, kesimpulannya. Okey, macam ni ya. Bila kita ada 5, 4, kemudian kita ada kurungan 3, sama dengan 5, 4 darab 3, terus dapat jawapan dia 5 kuasa 12. Okey, jadi kamu akan letak jawapan tu di sini. Sekian dahulu, tamat.